Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Sahih Samsudin. Kita ikuti rangkuman berita utama hari ini. RM254.3 juta diperuntukkan Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Johor untuk melaksana program-program pembasmian kemiskinan tegar di Johor sepanjang tahun ini. Menteri Besar Johor Dato' Onn Hafiz Ghazi berkata pelaksanaannya berjaya menampakkan hasil positif. Buktinya jumlah miskin tegar di Johor berkurang kepada 3,270 ketua isi rumah KIR bulan ini. Pada Mac lalu jumlahnya 4,378 KIR. Beberapa usaha turut dibincang bagi mencari mekanisme baru yang lebih kondusif dan terancang. Ia termasuk program keluarga angkat, menyediakan peluang pekerjaan dan memberikan bantuan bersasar. Perbincangan melibatkan seluruh jabatan, agensi dan GLC di Johor. Sementara itu, KPDN sedang mengkaji pelaksanaan amanah saham rahmah bagi membantu keluarga miskin tegar di negara ini. Timbalan Menterinya Fuziah Saleh berkata inisiatif itu bertujuan membantu memberi pendapatan berterusan sekaligus mengurangkan beban kos sara hidup golongan berkenaan. Menerusi amanah saham rahmah, sejumlah wang akan dilaburkan kerajaan di bawah syarikat tertentu dan dividennya akan diberi kepada keluarga memerlukan. Manakala wang pokok yang dilaburkan tetap milik kerajaan. Amanah saham rahmah ini menarik. Dia dalam inkubator lagi ni. Masih dalam inkubator, masih dalam perbincangan. Tetapi ini satu idea di mana kita berfikir berkenaan nak menitik noktahkan kemiskinan tegar. Sebab ada kumpulan yang tidak boleh bekerja. Kalau kita beri peluang pekerjaan pun tak boleh bekerja. Apabila kita buat amanah saham rahmah ini, dia macam letakkan 100,000 di dalam satu wang tabung untuk dilaburkan dan dividen itu diberikan setiap bulan kepada keluarga-keluarga ini. Jadi prinsipal itu duit kerajaan dan tidak hilang, tetapi dividen itu boleh diberikan kepada keluarga-keluarga miskin tegar ini. Skim perubatan madani akan diperluas bagi memastikan lebih ramai menerima rawatan kesihatan percuma di klinik perubatan swasta berdaftar. Protect Health memaklumkan skim itu akan diperluas ke Kota Baru dan Pasir Mas Kelantan, Kuantan Pahang, Melaka Tengah, Melaka, Seremban, Negeri Sembilan, Seberang Perai Tengah, Pulau Pinang dan Perlis pada minggu ke-4 bulan ini. Ini menjadikan keseluruhan 21 daerah terlibat dalam inisiatif kerajaan bagi menampung keperluan kesihatan golongan B40 terhadap penjagaan kesihatan prima akut. Fasa rintis ini dijalankan untuk tempoh 6 bulan bermula 15 Jun lepas dan akan berakhir 31 Disember depan. Kumpulan sasar merupakan penerima sumbangan tunai rahmah fasa 1 2023 dalam 3 kategori kalangan B40. Ini pula mengenai jualan rahmah bergerak. Pelaksanaannya akan dipergiat mulai bulan depan. Ini termasuk meningkatkan kekerapan penganjuran kepada 2 kali sebulan. Berkonsepkan kedai cari rakyat, jualan rahmah bergerak terbukti berjaya membantu memudahkan rakyat mendapatkan barangan keperluan. Malah ia dijual pada harga berpatutan dan lebih rendah berbanding pasaran. Sekarang ini dia sudah pun agak menyeluruh. Ada some state baru bermula, ada negeri-negeri yang sudah bermula sebulan, tapi dengan penambahan bajet daripada yang diumumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri sebanyak RM50 juta, insya-Allah bulan September ni kita bermula fasa yang lebih lebih agresif dan lebih tersusun di setiap negeri, insya-Allah, dan kita target 2 kali 1 DUN 1 bulan. Di Perlis, lebih 71,000 pengguna telah menerima manfaat program jualan rahmah PJR. Sejak dilancar pada April lalu hingga kini, PJR telah diadakan sebanyak 45 kali meliputi 15 kawasan DUN di negeri berkenaan. Nilai jualan keseluruhan yang dicatat RM957,340. Ia melibatkan perbelanjaan keseluruhan termasuk subsidi lebih RM513,000. Dua rakan serumah mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Johor Bahru atas pertuduhan aniaya dan abai seorang kanak-kanak lelaki.
Nurul Ashikin Muhammad Zahid, 27 tahun dan warga Singapura Awin Chua, 30 tahun dipercayai secara bersama mencapai niat mengabai dan menganiaya sehingga mendatangkan kecederaan fizikal kepada mangsa pada 1 Julai hingga 9 Ogos lalu di sebuah rumah di Bandar Layang Kasa. Nurul Ashikin yang juga ibu kandung mangsa dibenar ikat jamin RM15,000 manakala Awin RM20,000. Kedua-dua tertuduh juga perlu lapor diri di balai polis setiap bulan serta tidak mengganggu mangsa sepanjang tempoh kes berjalan. Kes disebut semula 27 September ini. Di mahkamah sama, seorang pengawal keselamatan mengaku bersalah atas 8 pertuduhan melakukan amang seksual terhadap 2 anak tirinya. Perbuatan dilakukan sejak tahun 2020 hingga awal bulan ini. Atas perbuatan tersebut, tertuduh lelaki berusia 47 tahun itu didakwa mengikut Seksyen 14 Kurungan 1 Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap kanak-kanak 2017 yang memperuntukkan hukuman penjara 20 tahun serta sebatan. Tertuduh turut didakwa di bawah Seksyen 16 Kurungan 1 Akta sama, sabit kesalahan, penjara 5 tahun dan sebatan. Bagi satu lagi pertuduhan, dia didakwa memukul mangsa. Pertuduhan mengikut Seksyen 323 Kanun Keseksaan membawa hukuman penjara maksimum 2 tahun atau denda hingga RM2,000 atau kedua-duanya. Bagi 8 pertuduhan cabul, mahkamah menetapkan 21 Ogos ini untuk penyediaan fakta kes serta tarikh jatuh hukum. Manakala bagi kes pukul, mahkamah memerintahkan tertuduh dipenjara 10 hari dan denda RM1,000. Jika gagal membayar, dia akan dipenjara sebulan. Memberi perkhidmatan terbaik dan membela kepentingan rakyat Negeri Sembilan, Adun yang baru dilantik berjanji akan menyempurnakan sebaiknya titah yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan tersebut. Kami memang menjunjung dan menghormati titah yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, akan memberi kerjasama kepada pimpinan Kerajaan Negeri Sembilan dan akan memberi keutamaan kepada kepentingan rakyat. Pihak Perikatan Nasional, insya-Allah kita akan bagi kerjasama dan menjalankan kerja dengan mengutamakan kepentingan rakyat. Dan tidak selalu mementingkan isu politik berpolitik dan ambil masa untuk berpolitik, tapi masa harus ditumpukan untuk tata kelola dan pengurusan pentadbiran negeri. Saya menjunjunglah kasih titah ucapan tuanku supaya apa yang diucapkan oleh tuanku ini dapat dizahirkan oleh semua rakyat di Negeri Sembilan. Sebagai langkah percubaan pelaksanaan zon bebas kenderaan, Melaka akan tutup sebahagian jalan di sekitar Bandar Hilir selama 6 jam bermula pukul 6 petang pada setiap Sabtu. Zon bebas kenderaan itu tidak melibatkan pemindahan kawasan tapak perniagaan seperti Uptown Pahlawan Walk. Tak ada perpindahan, mereka boleh berniaga seperti biasa, tapi kita trial dahulu. Macam saya katakan tadi, kerajaan negeri sentiasa menitik beratkan di bawah Yang Amat Berhormat Ketua Menteri semua permasalahan. Jadi yang ini kita nak cuba buat satu trial, iaitu program Ride and Run. Jadi Sabtu ni akan bermula penutupan jalan untuk sementara waktu itu, supaya kita nak melihat bagaimana sambutan rakyat, sambutan masyarakat, sambutan para pelancong. Penutupan bermula minggu ini melibatkan Jalan Istana, Jalan Mahkamah, Jalan Gereja, Lorong Gereja, Jalan Laksamana serta sebahagian Jalan Tun Khalil dan Jalan Merdeka. Pemeriksaan mengejut akan kerap diadakan terhadap semua surau di Melaka, terutama di kawasan tumpuan pelancongan. Exco Kanan Perumahan, Kerajaan Tempatan Saliran, Perubahan Iklim dan Pengurusan Bencana Negeri, Datuk Rais Yassin berkata, ia bagi memastikan kemudahan itu sentiasa dalam keadaan baik dan bersih. Kerajaan negeri memandang serius perkara ini dan semua pihak, khasnya pihak berkuasa tempatan PBT, diarah memantau perkara itu. Kita akan memastikan setiap surau yang berada di dalam kawasan hotspot pelancong, terutamanya seperti surau yang viral itu, untuk diberi perhatian segera. Saya telah meminta pihak MBMB dan dalam mesyuarat pos Exco akan datang esok juga, saya akan minta semua YDP memberi perhatian kepada isu-isu seperti ini.
Beliau berkata demikian pada program Kibar Jalur Gemilang di Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah MBMB di Air Keroh. Terdahulu tular di media sosial mengenai 2 surau di Bandar Hilir berada dalam keadaan kotor dan daif. Tambahnya perkara itu perlu diperbaiki sebelum Tahun Melawat Melaka 2024 TMM 2024 berlangsung. Kerja-kerja baik pulih dan menurap jalan raya rosak di Taman Impian Emas Kudai sedang dilaksana. Ia dijangka siap secara berperingkat hingga Oktober tahun ini. Menurut Menteri Besar Datuk Seri On Hafiz Ghazi, penyelenggaraan perlu segera dilaksana kerana kerosakan sangat membahayakan keselamatan pengguna. Kerajaan negeri terus komited menyelesaikan isu jalan raya bagi memastikan ia selamat dan selesa digunakan. Saudara, selepas ini laporan cuaca semasa serta lintas langsung Sabah, Sarawak dan Labuan. Terus setia bersama Berita Wilayah. Tiada jalan mudah untuk berjaya dan tiada jalan mudah untuk bahagia. Jadi buang tabiat tidak baik untuk berjaya dan bahagia. Buang perangai kita yang ingin mengambil hati orang. Buang gaya hidup buruk yang tak sihat. Seterusnya, laporan cuaca semasa seluruh negara bersama Pegawai Met Malaysia Dr. Anis Nabila Muhammad. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Rantau negara kita kini sedang menerima pengaruh angin dari arah barat dan barat daya dengan kelajuan yang agak sederhana sekitar 20 sehingga 30 km per jam. Namun demikian, terdapat beberapa kawasan perairan yang kelajuan anginnya dijangka boleh mencecah sehingga 50 km per jam. Oleh itu, Met Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang dan laut bergelora kategori pertama yang akan berkuat kuasa sehingga 18 Ogos nanti. Amaran ini melibatkan kawasan perairan Phuket, Samui, Condor dan Reef North. Perlu diingatkan sepanjang amaran ini berkuat kuasa, keadaan ini amat berbahaya bagi aktiviti perkapalan dan perairan, terutamanya yang melibatkan bot-bot kecil, sukan dan rekreasi air. Baiklah, kita teruskan dengan tinjauan cuaca semasa bagi Semenanjung Malaysia. Pada ketika ini, hujan dari bukit petir kini sedang berlaku di 1-2 tempat melibatkan hampir keseluruhan negeri di Semenanjung Malaysia kecuali di negeri Melaka. Dan keadaan hujan di negeri-negeri Semenanjung ini dijangka boleh berlarutan sehingga ke awal pagi nanti kecuali di negeri-negeri pantai timur Semenanjung. Keadaan cuaca di sini dijangka boleh berlarutan sehingga ke lewat malam nanti. Manakala bagi negeri Sabah dan Sarawak, hujan dari bukit petir kini sedang berlaku di 1-2 tempat melibatkan bahagian tengah di negeri Sarawak dan bahagian pantai-pantai barat di negeri Sabah. Dan keadaan cuaca ini juga dijangka boleh berlarutan sehingga ke awal malam nanti. Manakala bagi ramalan cuaca lewat malam nanti, di Semenanjung Malaysia, hujan dari bukit petir diramalkan boleh berlaku di 1-2 tempat melibatkan negeri Kelantan dan kawasan pesisir pantai di negeri Terengganu dan Pahang. Namun, garis padai dijangka boleh berlaku di kawasan perairan Selat Melaka Utara dan Selatan ini dan berpotensi untuk memasuki kawasan pesisiran pantai di negeri-negeri utara dan pantai barat Semenanjung menjelang ke awal pagi nanti. Manakala bagi negeri Sabah dan Sarawak, hujan dari bukit petir hanya tertumpu di bahagian barat dan pantai-pantai barat di negeri Sabah, dan menjelang ke awal pagi nanti hujan dan bukit petir hanya tertumpu di kawasan perairan bagi kedua-dua negeri tersebut. Baiklah, itu sahaja laporan cuaca untuk hari ini. Jangan lupa untuk ikuti kami di laman sesawang Facebook, Instagram, Twitter dan YouTube untuk mendapatkan info yang sahih dan terkini daripada kami. Saya Anis Nabila Muhammad. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
Semangat cintakan negara perlu disemai di peringkat awal usia. Fokus dari Sabah itu akan diperincikan. Muhammad Syarizam Awang. Silakan Syarizam. Ya Zahir, semangat cintakan negara dan menghargai jasa serta pengorbanan pejuang kemerdekaan perlu disemai di peringkat awal usia. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam berkata, kemerdekaan yang dikecapi hari ini adalah usaha kental para pejuang kemerdekaan yang sanggup berkorban nyawa demi membebaskan negara dari cengkaman penjajah. Datuk Dr. Joachim berkata pemimpin masyarakat dan ibu bapa perlu mengambil pendekatan bijak dalam menyemai semangat cintakan negara terutama dalam kalangan generasi muda hari ini. Kita menyeru pada semua rakyat di negeri Sabah ini, sama ada NGO ke ataupun rakyat biasa, agar tingkatkan semangat kenegaraan di mana kita mendapat rezeki itu. Datuk Dr. Joachim yang juga Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan ditemui media selepas pelancaran Bulan Kebangsaan dan pelepasan konvoi kembara Jalur Gemilang KMJG 2023 peringkat daerah Ranau. Bersempena pelancaran tersebut turut disampaikan hadiah kepada pemenang pertandingan berbasikal berhias dalam kalangan murid sekolah rendah daerah Ranau yang bertemakan Malaysia Madani Tekad Perpaduan Penuhi Harapan. Hari ini masuk hari ke-11 KMJG 2023 dengan jarak perjalanan 1,500 km. Peserta konvoi seterusnya bergerak membawa Jalur Gemilang ke Telupit dan Beluran sebelum menjelajah daerah Sandakan bermula esok. Sambutan Hari Kebangsaan yang diraih pada 31 Ogos setiap tahun merupakan saat yang dinanti-nantikan oleh jutaan rakyat Malaysia. Bermula 1 Ogos, bahang sambutan mula terasa dengan pelancaran Bulan Kebangsaan dan kempen Kibar Jalur Gemilang serta pelbagai pengisian berdasarkan tema yang ditetapkan setiap tahun. Warga Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu tidak melepaskan peluang memeriahkan sambutan tahun ini. Wartawan Nirona Newman ada butirannya. Sesuai tema sambutan Bulan Kebangsaan tahun ini, Malaysia Madani Tekad Perpaduan Penuhi Harapan, program Semarak Merdeka Sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia peringkat HQE 2023 menonjolkan keunikan tersendiri. Sambutan ini diabadikan bagi menghargai jasa dan meraihkan kejayaan setiap warga kerja HQE yang telah bertunggus lumus mengekang penularan pandemik COVID-19. Setiap kita di sini berbeza makna kemerdekaan, tapi di peringkat Hospital Queen ini kita menggunakan untuk menghargai kejayaan kita selepas beberapa tahun kita bertarung untuk kita mengekang penularan pandemik wabak COVID-19. Sambutan ini memberi peluang kepada kira-kira 4,500 petugas, khususnya para doktor dan jururawat melepaskan tekanan kerja dan bergembira seketika. Kepada yang bertugas itu memang kita sangat-sangat menghargailah kesanggupan untuk bekerja pada hari kemerdekaan kerana ini adalah satu tugas yang murni. Kita tahu para tangan klinikal yang ada di Queen Elizabeth ini mereka bekerja tanpa kira siang dan malam. Tempo 24 hours, 24 jam. Sebagai petugas kesihatan kan, memang kami sudah ditrain untuk bekerja semasa public holiday. Itulah kami punya perjuangan sebagai anggota kesihatan. Mungkin kami tidak dapat bersama-sama dengan keluarga, tetapi kami bangga dapat berbakti kepada bangsa, negara dan tempat bekerja kami lah. Selain program Semarak Merdeka, turut diadakan aktiviti Kibar Jalur Gemilang, kuis kemerdekaan dan bintang Semarak Merdeka. Majlis makan malam September nanti menjadi acara kemuncak sambutan Hari Kebangsaan. Hospital Queen Elizabeth ini bakal menghimpunkan seramai mungkin kaki tangan. Hospital Queen Elizabeth merupakan hospital utama negeri Sabah yang menjadi pusat rawatan ribuan pesakit COVID-19 semasa kemuncak pandemik beberapa tahun lalu. Nirona Newman, RTN. Ahli Jawatankuasa AJK Masjid di Saran mencarum dalam Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso sebagai perlindungan sekiranya berlaku kemalangan ketika bertugas. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Ruslan Muharram berkata, kemudahan caruman tersebut telah diwujudkan sejak 2022 namun kurang mendapat sambutan. Berikutan maklumat mengenainya kurang diketengahkan.
Datuk Ruslan yang juga Adun Lumadan mahu agensi agama di negeri ini menyokong usaha itu untuk direalisasikan. Satu kemudahan yang rakyat perlu tahu. Rakyat perlu ambil peluang ini karena ini adalah salah satu mekanisme kerajaan membantu rakyat dalam kita menghadapi kesukaran hidup. Datuk Ruslan ditemui pemberita di Beaufort bagi mengulas mengenai caruman perkeso untuk AJK Masjid. Terdahulu beliau merasmikan penutupan program Jelajah Semarak Kemerdekaan peringkat Dun Lumadan di SK Bintuka Beaufort. Program itu bagi menyemarakkan lagi sambutan Bulan Kebangsaan. Penjawat awam perlu sentiasa proaktif dan meningkatkan kecekapan dalam pekerjaan selaras dengan tuntutan Rukun Malaysia Madani. Pengarah Institut Tadbiran Awam Negara Intan Kampus Sabah, Dr. Muharir Kamarudin berkata, konsep Malaysia Madani adalah tunjang utama dalam mempersiap pentadbiran negara secara berkesan yang menekankan pemerkasaan ekonomi dan budaya berteraskan nilai, etika dan akhlak. Setiap penjawat awam yang hadir dalam seminar ini akan dapat memahami dan juga dapat dan seterusnya dapat melaksanakan apa yang diaspirasikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam melaksanakan Rukun Malaysia Madani secara keseluruhannya. Dr. Muharir ditemui pemberita dalam seminar bicara santai Malaysia Madani di Manakah Kita yang diadakan di Intan Kampus Sabah, Tuaran. Beliau turut mengajak penjawat awam untuk menyokong dasar Malaysia Madani dengan menyediakan perkhidmatan terbaik kepada rakyat. Kita sama-sama tahu di manakah kedudukan kita dan peranan kita untuk sama-sama menjayakan seruan Government of the Day dan kita bekerjasama bertoleransi meneruskan daya cipta serta elemen yang ditetapkan ataupun disarankan oleh KSN mengenai Grace Civil Service. Terapkan konsep madani ini dalam pekerjaan seharian lah supaya lebih bertanggungjawab, especially dari segi sikap jugalah, berkelakuan, accountability dalam perkhidmatan awam. Seramai 299 peserta melibatkan penjawat awam Persekutuan dan Negeri, Badan Berkanun Persekutuan dan Negeri serta wilayah Persekutuan Labuan menghadiri seminar berkenaan. Radio Televisyen Malaysia RTM meneruskan usaha memartabat lagu-lagu irama Melayu klasik melalui penganjuran pertandingan Bintang Klasik 2023. Zon Sabah menjadi lokasi kedua uji bakat pencarian sitara selepas Zon Sarawak minggu lalu. Aku sangka. Menurut penolong penerbit Bintang Klasik 2023 Anisma Azwati Ahmad, pertandingan pada kali ini dikembalikan dengan semangat baharu dengan memfokuskan penyertaan generasi muda untuk mencintai irama Melayu klasik. Bila ada pertandingan Bintang Klasik ni, lagu-lagu tersebut mereka cari. Jadi mereka belajar membawakan lagu-lagu tersebut dengan baik dan tentu mereka juga akan buat sedikit kajian penyanyinya, penulis liriknya dan bagaimana nak mengalunkan lagu-lagu sebegitu. Anisma ditemui pemberita selepas sesi uji bakat di Kompleks Bersepadu Kementerian Komunikasi dan Digital di Kota Kinabalu. Pertandingan melalui radio klasik yang memasuki musim ke-9 ini secara tidak langsung menghidupkan kembali irama lagu lama yang penuh nostalgia untuk didedahkan kepada generasi muda. Kalau ada dari Sabah yang terpilih, sama ada Tawau ataupun dari Tawau ataupun dari Kota Kinabalu sendiri, kami akan cuba untuk membuat sesuatu untuk memberi persediaan kepada peserta yang akan ke final Bintang Klasik nanti sebelum dia dah pergi ke stage akhir. Saya minat sejak saya umur 10 tahun. Nenek saya terlampau selalu dengarkan saya lagu-lagu lama. Jadi bila dengar tu macam syok pula kan lagu-lagu lama ni, dia punya alunan, dia punya lirik semua banyak makna. Uji bakat Bintang Klasik 2023 diadakan di 6 zon merangkumi 8 lokasi. Zon Sarawak dan Zon Sabah telah selesai mengadakan sesi uji bakat tersebut. Paparan tadi mengakhiri perkembangan dari Sabah. Seterusnya kita kembali bersama dengan Sahih di Angkasa Puri. Sahih, silakan. Baik, terima kasih Syarizam. Fokus dari Sarawak, perkembangan pelaksanaan projek Lebuh Raya Pen Borneo. Perinciannya langsung bersama Vanessa Mering. Silakan Vi.
Ya, terima kasih Sahih. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof merupakan antara 75 penerima peringatan Jubli Intan bersempena dengan 60 tahun Sarawak Merdeka. Majlis penganugerahan disampaikan oleh Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg di Dewan Santapan Dewan Undangan Negeri Sarawak Petrajaya Kuching. Datuk Seri Fadilah merupakan antara 43 individu yang dianugerahkan pingat peringatan cemerlang Jubli Intan Emas. Penerima lain termasuk Yang di-Pertua Dewan Negara, Senator Tan Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar, Ratu Terjun Negara Kelahiran Sarawak Datuk Pandalela Renong Paing serta beberapa menteri dan timbalan menteri Kabinet Negeri dan Persekutuan dari Sarawak. Manakala isteri Timbalan Premier Datuk Doreen Mayang pula mengetuai senarai bagi pingat peringatan cemerlang Jubli Intan Perak. Turut dianugerahkan pingat serupa ialah penyanyi tempatan yang terkenal dengan lagu Berkikis Bulu Betis, Andrewson Ngalai. Projek Lebuh Raya Pen Borneo Sarawak dijangka siap penghujung tahun ini. Timbalan Premier Datuk Ahmad Douglas Ugahmbas berkata kemajuan semasa projek tersebut telah mencapai 96.6% siap. Katanya baki kurang 4% yang belum siap melibatkan beberapa kawasan di Bukit Bengunan, Sri Aman, Serike dan di Lambir Miri. We've gone through the whole Pen Borneo. It's a very interesting experience. Ternampak apa yang telah siap, apa yang belum siap. And we've been briefed of what are the strategy to ensure that yang belum siap tu akan disiapkan untuk mengikut jadual yang mereka tentukan. Beliau berkata demikian kepada pemberita ketika meninjau kerja-kerja pembinaan Jejambat Berkenu di Miri bersempena dengan jelajah eksplorasi Lebuh Raya Pen Borneo Sarawak. Datuk Ahmad Douglas yang juga Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak percaya projek tersebut apabila siap sepenuhnya kelak akan menjadi pemangkin pembangunan ekonomi di negeri ini. Syarikat-syarikat telekomunikasi disarankan untuk melaksanakan hub internet serantau dengan sambungan kandungan antarabangsa secara terus bagi menyokong usaha kerajaan Sarawak mempercepatkan agenda transformasi digital seluruh negeri. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Julaihi Nerawi berpendapat langkah itu penting bagi memenuhi peningkatan permintaan data sekaligus meningkatkan prestasi rangkaian internet dengan kelajuan yang lebih baik. Jelasnya misi utama kerajaan negeri adalah untuk memastikan akses kepada capaian internet berkelajuan tinggi yang saksama untuk masyarakat. Oleh itu, beliau berharap dengan adanya hub tersebut, akses internet yang lebih baik akan dapat dinikmati semua pengguna termasuk di luar bandar. Datuk Julaihi berkata demikian kepada pemberita pada perasmian hub internet serantau Maxis di Kuching. Sementara itu, pada majlis lain, Datuk Julaihi memaklumkan lebih 10,000 dijangka hadir pada Kongres Teknologi dan Inovasi Dunia ke-27 serta Persidangan Ekonomi Digital Antarabangsa Sarawak ke-6 WCIT IDEX 2023 yang bakal berlangsung 4 hingga 6 Oktober depan di Pusat Konvensyen Borneo Kuching. Berucap pada pelancaran 50 Days Countdown to WCIT IDEX 2023 di Kuching, beliau menjelaskan peserta yang hadir terdiri daripada pakar industri, penggubal dasar dan usahawan dari lebih 80 negara. Penganjurannya juga akan meletakkan Sarawak dalam peta global bagi inovasi dan teknologi. Ia juga pentas bagi negeri ini menjadi pemangkin untuk mempercepatkan pembangunan mampan dan kemakmuran ekonomi, komuniti dan negara. SheTech Asia Forum 2023 sebagai pra-acara WCIT IDEX 2023 turut akan dilancarkan. Ia sebagai inisiatif yang fokus kepada perwakilan wanita dalam industri teknologi sekaligus memberi inspirasi kepada lebih ramai wanita untuk terlibat dengan teknologi. With thousands of international industry players assembled here in Kuching, Sarawak has a fine opportunity to showcase its own capabilities and world-class infrastructure. You will find that we are well able to serve as an efficient technology hub for the region. WCIT IDEX 2023 dijangka akan dirasmikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama-sama Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg pada 4 Oktober.
Pensijilan ISO atau International Organization for Standardization dalam organisasi pekerjaan diyakini mampu mengurangkan kemalangan di tempat kerja. Ahli Lembaga Pengarah Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Kebangsaan NIOSH Sarawak, Thomas Balan berkata pelaksanaan ISO 45001, ISO 45003 dan ISO 21101 yang baik di Malaysia dapat menyumbang kepada pencapaian matlamat pembangunan mampan SDG. Menurut Thomas, adalah menjadi tanggungjawab pihaknya untuk memberi tumpuan kepada kesedaran dan kefahaman piawaian ISO dan membantu organisasi menguruskan risiko keselamatan dan kesihatan yang lebih sistematik kepada majikan, pekerja dan orang awam. Ini termasuk menerapkan elemen pembangunan mampan melalui latihan berkaitan sistem pengurusan dan aktiviti pengauditan yang dijalankan. Beliau berkata demikian pada seminar Pensijilan NIOSH 2023 di Kuching. Seminar melibatkan 50 peserta meliputi bidang kesihatan, keselamatan pekerjaan, faktor psikososial dan risiko khusus untuk sektor pelancongan kembara. Statistik Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan merekodkan 65 kemalangan dilaporkan berlaku dengan satu kes melibatkan hilang upaya kekal, selebihnya cedera biasa dan tiada kematian. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Sarawak pada Isnin lepas telah menahan sebuah kapal kargo pada jarak lebih kurang 1.9 batu nautika timur laut Tanjung Muara Tebas Kuching kerana disyaki melakukan kesalahan di bawah Ordinan Perkapalan Saudagar 1952. Pengarah Maritim Sarawak Laksamana Maritim Zain Azman Mat Yunus menerusi kenyataan media memaklumkan kesalahan melibatkan kegagalan mengemukakan domestic shipping license yang sah semasa diperiksa selain gagal mempamerkan dokumen pertukaran nahoda kapal dalam Certificate of Malaysian Registry. Hasil pemeriksaan dan penggeledahan mendapati kapal kargo tersebut dikenali 14 kru termasuk nahoda terdiri daripada seorang warga tempatan, 3 warga India dan 10 warga Indonesia berumur lingkungan 21 hingga 68 tahun. Kesemua mereka memiliki dokumen pengenalan diri. Kapal dan kru telah diiring ke JT Kompleks Maritim Tun Abang Salahuddin Muara Tebas untuk siasatan lanjut di bawah Ordinan Perkapalan Saudagar 1952. Seorang lelaki berumur 32 tahun maut setelah motosikal yang ditunggangnya terbabas dan melanggar tiang elektrik di Jalan Miri Airport malam Isnin lepas. Ketua Polis Daerah Miri ACP Alexan Nagacabu dalam kenyataannya berkata mangsa meninggal dunia di tempat kejadian kerana mengalami kecederaan di bahagian dada dan kepala. Katanya polis mengesahkan menerima panggilan berhubung kemalangan itu pukul 7.37 malam. Siasatan polis mendapati kemalangan berlaku ketika mangsa hendak membuat pusingan U di lampu isyarat Taman Tunku menuju ke pusat bandar dan terbabas ke bahu jalan sebelum melanggar tiang elektrik. Kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani dan kita kembali bersama Sahi untuk berita seterusnya. Silakan. Terima kasih, Vi. Pernah tak anda sebagai ibu bapa memikirkan perasaan anak-anak? Mereka juga mangsa ketagihan dada. Hentikan, bantu mereka sebelum terlambat. Dapatkan rawatan secara sukarela di pusat pemulihan kerajaan ataupun swasta. Penggunaan aplikasi Sistem Penentuan Lokasi Penangkapan Ikan FSI diperluas ke Labuan dan Sabah. Perinciannya bersama Rosilawati Asik. Rosi, boleh kongsikan kepentingan aplikasi berkenaan? Ya, aplikasi sistem FSI bertujuan membantu nelayan tempatan mengenal pasti lokasi kepadatan ikan yang tinggi. Ia ditentukan berdasarkan parameter biofizikal dan fizikal marin menerusi imej satelit oceanografi. Penggunaan aplikasi tersebut bukan sahaja dapat mempercepat tempoh tangkapan dan jimatkan kos operasi, malah meningkatkan hasil tangkapan dan pendapatan nelayan tempatan.
Nelayan-nelayan tempatan menggunakan aplikasi FSI ini akan dapat memberi manfaat kepada mereka dari segi mendapat mempercepatkan tempoh penangkapan dan juga dapat menjimatkan kos operasi. Itu harapan kita. Dan selepas ini kita akan melatih nelayan-nelayan ini dan kita akan mendapatkan feedback daripada nelayan tempatan dan kita akan perbaiki sistem ini berdasarkan keperluan dari semasa ke semasa. Beliau turut beri jaminan aplikasi sistem FSI tidak akan jejaskan sumber perikanan di perairan negara. Ini kerana tangkapan masih dibuat guna kaedah yang mampan. Malah sumber maklumat dalam aplikasi tersebut hanya dibekalkan kepada nelayan tempatan sahaja, tidak kepada nelayan asing. Golongan kurang berkemampuan terus diberi perhatian Mawib. Terbaru, pesakit warga emas disantuni. Ahmad Zakaria, 64 tahun, menghidap Alzheimer dementia dan hypoactive delirium secondary to multifactorial cause selain penyakit tiga serangkai mengakibatkan Zakaria terlantar sejak Mac. Dia dijaga isterinya Normah Ahmad, 54 tahun. Tanggungjawab sangat-sangat berat lah bagi saya. Pasal sebelum ni suami yang memberikan tanggungjawab, sekarang saya yang memikul. Baik juga ada anak, menantu yang menolonglah sekarang. Saya sebelum ni kami berdua saja di rumah ni kan. Sekarang anak, menantu pun masuk balik di rumah ni lah, memberi bantuan pada kami. Betul-betul banyak terima kasih lah pada keluarga juga. Bagi membantu meringankan beban mereka, Mawib menghulurkan bantuan meliputi katil khas dan keperluan harian lain. Kesemuanya berjumlah lebih RM12,000. Jadi untuk dalam tempoh setahun ini kita tidak terikat untuk bagi setahun sajalah. Sekiranya tamat bantuan, kita boleh lagi salurkan bantuan inilah sekiranya ada permohonan daripada Pakcik bin Ahmad Zakaria. Kalau yang skim bantuan ni di bawah bantuan perubatan am dan peralatan kesihatan. Setakat bulan lalu, lebih RM621,000 bantuan bawah skim bantuan perubatan telah disalur Mawib kepada asnaf di Labuan yang meliputi bantuan perubatan am, peralatan kesihatan dan perubatan kanak-kanak OKU. Yayasan Petronas pula menyantuni 210 pelajar sekolah di sekitar Labuan. Mereka menerima bantuan pakaian seragam dan kelengkapan sekolah. Inisiatif merupakan komitmen berterusan Yayasan Petronas untuk meringankan beban individu daripada keluarga kurang berkemampuan. Bantuan turut diharap dapat membangkitkan semangat pelajar untuk memberi yang terbaik dalam pembelajaran di sekolah. Majlis penyerahan bantuan yang berlangsung di Labuan telah disempurnakan Ketua Petronas Sabah dan Labuan, Siti Ayu Abdul Wahab. Hadir sama Pengarah Jabatan Pendidikan Labuan, Yusuf Muhammad. Sekian paparan dari Labuan, kembali ke Angkasa Puri. Terima kasih, Rosi. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pulau Pinang mengangkat sumpah sebagai Exco Pulau Pinang pagi tadi. Istiadat di hadapan Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang, Tun Ahmad Fuzi Abdul Razak disaksikan Ketua Menteri Chow Kon Yao. Mendalui senarai Adun Batu Maung, Profesor Datuk Dr. Muhammad Abdul Halim dari PKR yang menyandang jawatan Timbalan Ketua Menteri 1. Adun Datuk Keramat Jagdeep Singh Dio dari DAP pula Timbalan Ketua Menteri 2. Ia diikuti 6 lagi wakil rakyat DAP iaitu Adun Tanjung Bunga, Zairil Khair Johari, Adun Paya Terobong, Wong Hon Wai, Adun Sungai Pinang, Lim Siu Kim, Adun Jawi, Hong Miu Lei, Adun Padang Lalang Gu Zi Sen dan Adun Perai Datuk Seri S Sundaraju. Adun Pantai Jerajak Fahmi Zainul dari PKR turut dilantik sebagai Exco. Sementara itu, Adun Sungai Aceh Rashid Zinul menjadi satu-satunya wakil rakyat daripada Barisan Nasional BN yang mengangkat sumpah sebagai Exco. Dalam PRU DUN ke-15, baru-baru ini gabungan PH dan BN berjaya menguasai 29 daripada 40 kerusi DUN Pulau Pinang. 786 daripada 833 aduan rakyat berjaya diselesaikan dalam 6 siri penganjuran Hari Bertemu Pelanggan Kerajaan Negeri Perak 2023. Menteri Besar Datuk Seri Sarani Mohamad berkata, baki 37 aduan lagi masih dalam tindakan dan pemerhatian agensi terlibat. Bagi penganjuran siri ke-7 kali ini, sebanyak 136 aduan diterima menerusi 69 kaunter khidmat pelanggan yang dibuka.
aduan tersebut merupakan aduan-aduan kompleks yang mengambil masa lebih daripada 15 hari untuk diselesaikan, seperti permohonan peruntukan daripada kerajaan persekutuan, permohonan tanah persendirian, pembaik pulihan jalan raya di daerah dan juga masalah penangkapan haiwan liar. Seorang lelaki diburu polis selepas dipercayai terlibat kejadian ragut rantai emas milik pembantu kedai di Sungai Petani, Kedah. Perbuatan suspek berjaya dirakam CCTV di kedai berkenaan dan videonya tular di media sosial. Ketua Polis Daerah Kuala Muda ACP Zaidi Cik Hassan berkata, ketika kejadian, mangsa berada seorang diri dalam kedai. Suspek kemudian masuk dan bertanya mengenai produk lalu meragut rantai mangsa. ACP Zaidi turut mengesahkan mangsa rugi RM3,000 dan cedera ringan di leher. Di Bukit Kayu Hitam, seorang lelaki ditahan selepas memandu kereta disyaki kenderaan klon. Penahanan dilakukan JPJ Kedah menerusi sekatan jalan raya di kilometer 8 Lebuh Raya Utara Selatan. Pengarahnya Aman Shah Hashim memaklumkan kenderaan itu turut disita. Menerusi operasi sama, 154 kenderaan diperiksa. 26 daripadanya diambil tindakan dengan 69 notis pelbagai kesalahan dikeluarkan. Kementerian Pertahanan akan bekerjasama dengan pelbagai agensi utama sektor pertahanan bagi merangka struktur baharu bahagian cyber dan elektromagnetik pertahanan Angkatan Tentera Malaysia ATM. Keperluan itu bertujuan meningkatkan keupayaan mendepani ancaman cyber yang makin kompleks. Building robust cyber security measures and fostering a culture of security awareness is critical. Without them, incidents such as data breaches to disruptions of critical infrastructure will erode the integrity and credibility of our defense mechanism. This could, in turn, create uncertainty among investors and citizens. Beliau berucap melancarkan Cyber Siaga 2023 di Ibu Negara. Bertemakan mempertahankan ruang cyber dan kedaulatan negara, program itu bertujuan meningkatkan kesedaran keselamatan cyber selain meluaskan kerjasama agensi kerajaan, pemain industri, ahli akademik serta komuniti cyber. Lebih banyak aset melibatkan kes 1MDB akan dirampas dalam masa terdekat. Ketua Polis Negara Tan Sri Razuddin Hussein berkata ia susulan keterangan yang diberikan bekas peguam syarikat berkenaan Jasmine Lu Ai Swan. Aset terbabit kemudian akan dilucutkan hak untuk dikembalikan kepada kerajaan melalui proses mahkamah. Menurut beliau, Jasmine yang masih dalam tahanan polis telah memberikan kerjasama yang baik semasa siasatan. Jasmine merupakan bekas pengarah eksekutif strategi kumpulan 1MDB, dipercayai merupakan individu yang mempunyai maklumat berkenaan 1MDB dan didakwa termasuk dalam lingkaran dekat Jolo. Jabatan Peguam Negara tidak memiliki alasan munasabah untuk teliti semula semua kes yang telah didakwa di mahkamah. Peguam Negara Tan Sri Idris Harun kata setiap keputusan untuk pendakwaan dibuat setelah meneliti sepenuhnya semua keterangan agensi penguatkuasa. Keputusan juga dibuat mengikut undang-undang berkaitan. Tan Sri Idrus turut menegaskan tiada campur tangan politik atau tekanan untuk pihaknya memulakan sebarang pendakwaan. Jabatan Peguam Negara sentiasa bertindak secara bebas dan profesional mengikut tata cara yang ditetapkan. Semua bekas pegawai, pengawal dan ketua setiausaha KSU perlu hadir ke prosiding jawatan kuasa kira-kira wang negara PAC. Pengurusi PAC Datuk Mas Emirati Samsudin berkata mereka harus menjelaskan isu yang timbul semasa menerajui kementerian, jabatan atau agensi kerajaan terlibat.
Kehadiran mereka penting bagi memastikan PAC dapat menjalankan siasatan menyeluruh. Seterusnya menyediakan laporan komprehensif, telus dan seimbang mengambil kira keterangan semua pihak berkaitan dalam isu yang disiasat. Ketidakhadiran bekas pegawai pengawal dan KSU ke prosiding PAC merupakan satu kesalahan di bawah Seksyen 9 kurungan A Akta Majlis Parlimen dalam kurungan keistimewaan dan kuasa 1952 dalam kurungan Akta 347. Nama-nama saksi yang enggan hadir akan disiarkan kepada umum supaya rakyat mengetahui bahawa isu-isu yang disiasat PAC tidak mendapat kerjasama daripada individu-individu berkenaan. Akta Lembaga Tabung Haji dalam kurungan Akta 535 sedang dikemas kini. Tujuannya memperkasa tadbir urus Lembaga Tabung Haji TH secara keseluruhan. Pengurus Besar Syariah TH Imran Muhammad Hayat berkata akta sedia ada sudah berusia hampir 3 dekad. Ia tidak pernah diperbaharui sejak tahun 1995. Justru pindaan Akta 535 diperlukan sebagai salah satu usaha memperkasa tadbir urus TH termasuk tadbir urus syariahnya. Pindaan Akta Majlis Parlimen dalam kurungan keistimewaan dan kuasa 1952 selaras perkembangan semasa dalam negara. Itu antara pelan reformasi pentadbiran yang harus segera dilaksana Parlimen Malaysia. Perkara mengenainya dimaklum yang Dipertua Dewan Negara Tan Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar kepada Ketua Pentadbir Parlimen yang baharu Datuk Muhammad Zamani Muhammad Ali. Usaha lain yang perlu dilaksana dalam masa terdekat ialah pelaksanaan komprehensif Akta Perkhidmatan Parlimen yang sedang dirangka. Ia mempunyai ciri-ciri khusus berkaitan kebebasan Parlimen termasuk pengurusan kewangan, sumber manusia dan pelantikannya serta belanjawan. Turut mesti dilaksana pindaan kepada peraturan Majlis Dewan Negara dan Majlis Dewan Rakyat. Tan Sri Dr. Wan Junaidi menekankan kepentingan sokongan dan kerjasama seluruh warga Parlimen Malaysia dalam merealisasikan pelan reformasi itu. Runtuhan struktur bumbung di sebuah bangunan di Jalan Kuchai Lama, pihak bomba telah mengosongkan premis terjejas sebagai langkah berwaspada. Premis terbabit ditutup sementara daripada sebarang aktiviti sehingga ia disahkan selamat. Dalam kejadian malam tadi, beberapa kenderaan alami kerosakan teruk selepas dihempap runtuhan. Insiden tidak melibatkan sebarang kemalangan jiwa. Punca kejadian runtuh itu juga sedang disiasat. Jumlah kes demam denggi meningkat 4.7% kepada 2,542 kes bagi tempoh 30 Julai hingga 5 Ogos berbanding 2,427 kes dilaporkan pada minggu sebelumnya. Turut direkodkan 2 kematian. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Muhammad Razzi Abu Hassan secara keseluruhan 71,193 kes direkodkan setakat ini dengan 49 kematian. Beliau turut memaklumkan bilangan lokaliti hotspot menurun kepada 86 dengan 69 lokaliti berada di Selangor, 7 di Kuala Lumpur dan Putrajaya, masing-masing 3 di Perlis dan Kedah serta masing-masing 2 di Negeri Sembilan dan Sabah. Cuaca panas berselang-seli dengan hujan merupakan keadaan yang kondusif untuk pembiakan nyamuk Aedes. Pasukan Rugby Wanita Negara tekad meraih pingat di Kejohanan Rugby Wanita 7 sebelah Asia bawah 20 tahun yang akan berlangsung di Kathmandu, Nepal. Untuk itu, Persatuan Rugby Labuan diberi tanggungjawab membentuk pasukan yang mantap untuk menyertai kejohanan itu pada 19 hingga 20 Ogos ini. Jurulatihnya Wan Ibrahim Wan Cik yakin dengan persiapan rapi yang telah dilakukan pasukannya yang mampu memberikan saingan sengit. Tugas kita di sini adalah untuk menggemblengkan tenaga-tenaga tadi supaya menjadi satu pasukan yang baiklah. Sebab itu kita training kadang-kadang 1 hari 2 kali, kadang-kadang 1 hari 3 kali lah. Macam sekarang awal pagi kita dah start dah sebab kita tahu main di sana nanti sejuk. So kita dah mula 6 pagi kita dah mula dah hari ini. Very early. Sementara itu, bagi pemain negara, Zarissa Awang Daniel diamat teruja apabila bukan sahaja diberi tanggungjawab sebagai kapten pasukan, malah sebahagian besar pemain yang dipilih merupakan atlet rugby dari Labuan. Saya berharap agar tim kami ini dapat memberikan kerjasama di dalam padang dan juga di luar padang. Dan juga saya berharap apa yang telah diturunkan oleh coach-coach kami dapat buatlah nanti.
Skuad negara akan bertolak ke Nepal 18 Ogos ini. Satu hati dengan semangat kesukanan. Perjuangan dalam keharmonian. Sukan Asia ke-19 Hangzhou 2022 bersama RTM, penyiar rasmi. Seorang remaja lelaki cedera parah akibat perut tertusuk buluh. Ia selepas motosikal yang ditunggangnya terlanggar belakang sebuah pacuan 4 roda yang berisi muatan buluh dalam kejadian di atas jambatan Pulau Setelu, Gua Musang, Kelantan. Ketua Polis Daerah Superintendent Sik Chun Fu memberitahu pelajar tingkatan 1 itu dalam perjalanan untuk pergi memancing sebelum terlanggar kenderaan terbabit. Susulan itu, mangsa telah tertusuk dengan sebatang buluh berukuran 2 meter dan menembusi perutnya. Mangsa telah dibawa oleh orang awam ke Hospital Gua Musang untuk mendapatkan rawatan. Siasatan mendapati kenderaan tersebut diparkir di atas jambatan berkenaan kerana pemiliknya sedang melakukan kerja-kerja mencabut bendera parti politik berhampiran lokasi kejadian. Kes disiasat di bawah Seksyen 43, Kurungan 1 Akta Pengangkutan Jalan Raya 1987 kerana memandu dengan tidak cermat dan tidak bertimbang rasa. Seperti biasa, setiap Rabu kita ikuti harga runcit petrol dan diesel mingguan berkuat kuasa tengah malam ini hingga 23 Ogos. Dewan Perniagaan Melayu Malaysia DPMM dan Richworks International Sdn Bhd bekerjasama melaksanakan program bimbingan usahawan perusahaan kecil dan sederhana PKS. Presiden DPMM Nur Syahrin Hamidun berkata program yang bertujuan meningkatkan potensi perniagaan itu dijangka memberi manfaat kepada lebih 30,000 ahlinya serta usahawan lain. Kita dapat feedback usahawan-usahawan especially Melayu ni dia ada masalah dengan pinjaman daripada bank. Jadi faktor utama contoh tidak tahu menguruskan dia punya financial statement, audit report, projected cash flow, company profile pun tak berapa nak ada. Jadi pada kita ini adalah antara area-area walaupun nampak kecil, tak ada company profile, tapi itu adalah antara kriteria yang membuatkan dia tak dapat loan daripada bank lah. Jadi benda-benda kecil ni pada kita kalau kita betulkan, of course kita akan dapat meningkatkan lagi dia punya prestasi perniagaan. Pengerusi Richworks, Datuk Dr. Azizan Rosman pula berpendapat usahawan perlu bersedia dan meningkatkan ilmu, kemahiran serta strategi bagi berdepan keadaan polikrisis yang dijangka berpanjangan. Beliau berkata demikian selepas majlis tanda tangan perjanjian persefahaman antara DPMM dan Richworks. Kementerian Sumber Manusia akan terus mempergiat usaha mengurangkan kadar pengangguran. Menterinya V. Sivakumar berkata walaupun kadar pengangguran bagi suku pertama tahun ini mencatat penurunan, namun usaha berterusan perlu dilaksana. Kadar pengangguran negara adalah lebih kurang 4.1% dan pada tahun ini, pada suku pertama tahun ini, tahun 2023, kadar pengangguran telah berkurangan kepada 3.5%. Jadi kita dapat melihat bahawa berlakunya penurunan dari segi kadar pengangguran. Tetapi adakah kita berpuas hati dengan kadar ini? Walaupun kita boleh menganggap ini sebagai kita telah mencapai guna tenaga penuh, tetapi
usaha-usaha terus diambil oleh Kementerian Sumber Manusia untuk kita mengurangkan kadar pengangguran, terutamanya kadar pengangguran dari kalangan belia-belia dan juga dari kalangan graduan-graduan. Beliau juga yakin pelaksanaan karnival pekerjaan berskala besar yang dianjurkan Perkeso berupaya membantu mengurangkan kadar pengangguran. Malaysia berada di tangga ke-103 daripada 146 negara dalam merapatkan kesaksamaan gender berdasarkan Global Gender Gap Report 2022. Antara faktor mempengaruhi kedudukan itu adalah penyertaan wanita dalam tenaga buruh yang rendah dan kurang keterlibatan dalam kelompok pembuat keputusan. Pengerusi Lembaga Penduduk dan Pembangunan Negara Datuk Seri Rohani Abdul Karim kata jurang kesaksamaan gender dan diskriminasi terhadap wanita dan kanak-kanak perempuan boleh dihapuskan. Antara cara yang boleh dilaksana ialah setiap anggota masyarakat memainkan peranan masing-masing. Dalam semua aspek kehidupan. Jadi kita di LPPKN, kita menggunakan konsep ini untuk memberi peranan kepada semua. All are important. Jadi bila mereka besar, tak adalah timbul jurang sebab dia nampak semua kita adalah sama. Antara anak lelaki, anak perempuan. Seperti Singapura dan New Zealand. Saudara, ini laporan yang baru kami terima. Hujan lebat sejak beberapa jam lalu mengakibatkan banjir kilat di Shah Alam. Antara lokasi paling teruk terjejas ialah Seksyen 13. Video insiden dirakam orang ramai yang berada di lokasi tular di media sosial. Ia memaparkan keadaan kawasan terjejas banjir kilat berserta hujan lebat. Berita wilayah berakhir di sini. Saya Sahih Samsudin, Malaysia Madani. Tekad perpaduan penuhi harapan.